Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukaz edisi malam 28 April 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil keputusan membatalkan peperiksaan pentadbiran tingkatan 3 PT3 pada tahun 2021 manakala ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dimasuhkan sepenuhnya bermula tahun ini. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, keputusan tersebut dibuat dengan mengambil kira kekangan masa bagi para pelajar untuk membuat persiapan, khususnya pembelajaran bersemuka bersama guru di sekolah. Dalam membuat keputusan untuk membatalkan PT3 bagi tahun 2021 adalah mengambil kira masa yang ada bagi murid-murid kita membuat persediaan khususnya secara bersemuka bersama guru-guru di sekolah. Jika kita lihat keadaan penularan COVID-19 masih belum dapat ditangani sepenuhnya. Dan kita mengambil kira keadaan semasa dan mengambil kira juga bahawa tanpa pelaksanaan PT3 untuk tahun ini, kaedah pentadbiran murid boleh terus dilaksanakan. Dalam sidang media khas di Kuala Lumpur pada Rabu, beliau menegaskan walaupun PT3 dibatalkan, namun pentadbiran akan tetap berjalan seperti biasa pada tahun ini. Katanya antara kaedah pentadbiran yang digunakan sejak tahun 2020 adalah pentadbiran bilik darjah (PBD), pentadbiran psikometrik (PPSI) dan pentadbiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum (PAJSK). Susulan pemansuhan UPSR, Kementerian Pendidikan katanya akan memperkasakan pentadbiran berasaskan sekolah mulai tahun ini. Jelasnya lagi, pentadbiran kemasukan sekolah khusus PKSK akan digunakan bagi pelajar yang terlibat untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh tingkatan 1 dan 4. Kemasukan ke sekolah khusus tingkatan 4 tahun 2022 akan dibuat berdasarkan PKSK. Maknanya, sekiranya anak-anak kita ada yang berhasrat untuk ke asrama penuh pada tahun 2022, mereka boleh menduduki PKSK pada tahun ini. Berita seterusnya, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Terdahulu, Ketua Menteri menerima kunjungan daripada rombongan ahli jawatan kuasa AJK Masjid Al-Ghazali yang diketuai oleh pengerusinya Arif Zulmadi Ghazali. Ia disusuli dengan kunjungan daripada Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak. Menurut Yang di-Pertua PKMM Sarawak Datuk Ismail Suud, kunjungan itu bertujuan menerangkan perkembangan aktiviti serta perancangan persatuan tersebut dalam projek-projek pembangunan di negeri ini. Terima kasih kepada CM telah memberi pandangan yang bernas kepada kami dan seterusnya kita sama-sama dapat membangunkan projek yang dirancangkan oleh kerajaan dengan baik. Yang lainnya adalah untuk CSR persatuan kepada masyarakat, walaupun kontraktor dia terlibat dalam program CSR, tentunya ada bencana banjir ataupun bantuan makanan, kebakaran, apa-apa musibah yang melanda negeri, persatuan kontraktor dari segi umumnya adalah bersedia untuk membantu dua masalah yang dihadapi oleh rakyat di negeri kita. Ketika ditemui media selepas kunjungan tersebut, beliau memberitahu persatuan itu turut bercadang membuka tabung kebajikan untuk pelajar Sarawak. Sekarang ada tabung untuk mungkin dalam permulaannya mungkin dalam 1 ke 2 juta dan kemungkinan akan bertambah dari masa ke masa. Selanjutnya, berita gembira kepada semua grad pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak selepas Kerajaan Sarawak bersetuju memberi bantuan khas Aidilfitri dan gawai sebanyak RM500. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Ketua Menteri Sarawak pada Rabu, bantuan khas tersebut akan dibayar pada Mei 2021 iaitu sebelum menjelang Hari Raya Aidilfitri dan gawai akan datang. Pemberian tersebut bagi menghargai jasa dan pengorbanan Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak dalam menggalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat khususnya dalam keadaan negeri dan negara menghadapi tempoh pandemik ketika ini.
Dalam pada itu, kerajaan negeri juga berharap pemberian bantuan itu dapat meringankan beban kewangan bagi para pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak serta menjadi insentif kepada mereka untuk terus berkhidmat dengan penuh dedikasi. Beralih ke laporan berikut, seramai 1,150 orang bakal menerima sumbangan dari Perbadanan Kemajuan Perusahaan, Kayu Sarawak Pusaka dan anak-anak syarikat pusaka sempena Hari Raya Aidilfitri dan Hari Gawa yang akan menjelang tidak lama lagi. Simbolik penyerahan sumbangan telah disempurnakan oleh Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talef Saleh pada Rabu bertempat di pejabatnya di Wisma Sumber Alam Petrojaya Kuching. Menurut Datuk Len, sumbangan tersebut adalah untuk golongan warga emas, orang kurang upaya, ibu tunggal, balu, anak-anak yatim, mualaf dan golongan kurang berkemampuan. Yang akan menerima pada Hari Raya, sebelum Hari Raya ini dan juga sebelum Gawa ini nanti ialah 1,150 orang yang terdiri pada ibu tunggal, OKU, orang kurang upaya, warga emas, anak yatim, balu dan sebagainya lah. Jadi 1,150 orang. Katanya sumbangan untuk meringankan beban dan membantu golongan asnaf itu telah dilaksanakan oleh pusaka sejak 20 tahun yang lepas. Tambah beliau lagi, sumbangan tersebut bukan hanya diberikan pada musim perayaan, malah setiap tahun pusaka juga menyediakan peruntukan untuk aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan sosial. Berikut pula mengenai Majlis Sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2021 atau lebih sinonim dengan nama World OSH Day, anjuran Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOS) disambut pada 28 April setiap tahun. Bertemakan Anticipate, Prepare and Respond to Crisis, Invest Now in Resilient OSH Systems, sambutan kali ini mengesyorkan majikan untuk mengadakan pelaburan bagi meningkatkan keupayaan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSHMS menangani wabak COVID-19 di tempat kerja. Menurut Ahli Parlimen Hulu Rajang merangkap pengurusi NIOS, Datuk Wilson Ugah Kumbong, ia merupakan usaha berterusan dan komitmen kerajaan memastikan pekerja-pekerja di negara ini dilindungi sebaiknya sepanjang mereka menjalankan tugas seharian di tempat kerja. Jelas beliau pada tahun ini pihaknya menumpukan strategi untuk memperkuatkan OSHMS untuk membangun ketahanan bagi menghadapi krisis sekarang dan di masa hadapan dengan memanfaatkan pengiktibaran dan pengalaman dalam dunia pekerjaan. Dalam majlis tersebut, Datuk Wilson telah melancarkan buku 365 hari lensa perjalanan beliau bersama NIOS disaksikan oleh Pengarah Eksekutif NIOS, Ayub Saleh, serta Timbalan Pengurusi NIOS, Senator Datuk T. Mohan. Manakala di Mukah, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC Mukah akan kembali beroperasi di kem Belia Mukah sebaik kes COVID-19 di Politeknik Mukah pulih sepenuhnya. Menurut Residen Bahagian Mukah merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Bencana Bahagian Mukah, Hamdiah Bakir, situasi di Politeknik Mukah kini dalam keadaan terkawal selepas penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di institusi pengajian tinggi tersebut. Kita nampak sekarang ini di Politeknik Mukah sudah pun terkawal lah. Tidak ada lagi kes-kes daripada tempat tersebut kecuali mereka yang masih di kuarantin dan mereka yang menunggu untuk second swab. Yang lain-lain sudah habis dikesan dan keputusan semua sudah didapati. Jadi untuk itu apabila sudah keadaan selesai di Politeknik Mukah, maka kalau kes tidak banyak maka beroperasi semula di kem Belia Mukah, dan kalau kes banyak kita juga memang terpaksa menggunakan Dewan Politeknik Mukah. Beliau berkata demikian kepada UKAS selepas majlis simbolik penyerahan sumbangan 3 unit penghawa dingin kepada PKRC Mukah pada Selasa. Katanya penghawa dingin tersebut disumbangkan oleh Balingan Energi Mineral iaitu anak syarikat Sarawak Energy Berhad, Ahli Parlimen Mukah Datuk Hajah Hanifah Hajar Taib dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Mukah. Dalam perkembangan berlainan, Residen Bahagian Bintulu, Jack Ahmad Luat melahirkan penghargaan dan terima kasih di atas bantuan yang disumbangkan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS, cawangan Kemenang kepada petugas barisan hadapan.
Beliau yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu berkata, sumbangan tersebut sebagai tanda terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan yang telah banyak membantu dalam mengekang penularan pandemik COVID-19. Jadi pada hari ini kita mendapat sumbangan daripada pihak Serakop Induk Dayak Sarawak Cawangan Kemenang yang diketuai oleh Puan Jenny yang telah pun menyerahkan bantuan makanan ataupun dry food ini, dry ration ini kepada pihak poliklinik dan juga kepada pihak hospital. Dan usaha yang murni ini kita ucapkan terima kasihlah kepada pihak-pihak berkenaan, terutama sekali mereka daripada pihak NGO dan sebagainya yang telah pun memberi sumbangan. Bukan setakat untuk perlainan kita juga, tapi ada juga mereka berikan kepada mereka pasien sebenarnya yang di PKRC kita. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas menerima sumbangan makanan kering daripada SIDS Cawangan Kemenang di Dewan Suarah Bintulu pada Selasa. Sementara itu, pengurusi SIDS Cawangan Kemenang, Jenny Bangga, ketika ditemui mengucapkan terima kasih kepada petugas Barisan Hadapan di Bintulu atas komitmen mereka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. With them, di dalam mereka mendapati pandemik COVID-19 ini, kita mengenang jasa mereka yang menjaga keselamatan kita semua. Jadi sedikit sebanyak kita berharap agar bantuan ataupun sumbangan yang kita berikan ini membantu meringankan perasaan mereka yang di luar sana. Ada ibu-ibu di dalam persatuan kami menghargai jasa mereka. Terdahulu, SIDS Cawangan Kemenang turut menyerahkan sumbangan kepada Gereja Katolik St. George, Klinik Kesihatan Sebau dan petugas keselamatan yang menjaga kawasan sekatan di Rumah Gani Lamsan, Sebangat, Rumah Patrick Andin, Sarakit dan Rumah Julin di Pandan Sebau. Sekian edisi malam bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.